berkaitan dengan cleaning services. Dan kita juga mahu melihat di kala ini ventilator juga mencukupi, dan kita telah pun mobilize ventilator daripada Hospital Cyberjaya sebanyak 20 unit untuk diagihkan ke hospital-hospital di Lembah Kelang, terutama sekali Hospital Sungai Buloh, Hospital Kelang dan juga Hospital Serdang serta Kajang. Dan kita akan terus memastikan bahawa PKRC yang ada kita laksanakan boleh menempatkan kes-kes positif COVID tahap 1 dan 2 yang mempunyai masalah di rumah, masalah untuk dijaga di rumah ataupun diisolate di rumah. Over to you, Wabi KJ. Thank you, sir. As I mentioned earlier, based on the advice from the expert working group at Kementerian Kesihatan Malaysia, bagi vaksin Pfizer adalah sesuai untuk ibu mengandung antara 14 hingga 33 minggu atau disyorkan untuk ditangguhkan vaksinasi kepada selepas kehamilan. This is the actual guidelines. Sementara bagi ibu menyusu pula adalah sesuai untuk diberikan vaksinasi Pfizer. Bagi vaksin Sinovac, ia tidak disyorkan, not advised, untuk ibu mengandung buat masa ini. Sementara untuk ibu menyusu pula, data keselamatan yang tersedia adalah terhad ketika ini dan pengesyoran akan dibuat selepas konsultasi. Bagi AstraZeneca, sama juga kes dengan vaksin Sinovac, di mana ia tidak disyorkan, not advised, untuk ibu mengandung buat masa ini. Data keselamatan untuk ibu menyusu juga adalah terhad dan pengesyoran akan dibuat selepas konsultasi. Ini adalah panduan semasa yang dikeluarkan, dan orang ramai yang mempunyai pertanyaan atau sebarang keraguan, please get consultation from your respective doctors. That's the clinical guideline right now for pregnant mothers. Only Pfizer between 14 to 33 weeks. Okay, I think it was Haris next. Lepas tu berita harian. Hi, Wabi and Datuk. I have two questions. One is for Padam. What is the estimated prevalence of the B1351 variant in Malaysia? If an updated version of the AstraZeneca vaccine becomes available, do we have an existing arrangement to procure this either through AstraZeneca or COVAX as we do with Pfizer? And if so, how long will this take? My second question is, what is the rate of recipients who cancel their appointments or did not turn up for their vaccination? And how is this being addressed? And how can one register to be on the waiting list for the mainstream immunization? Thank you. Go first. Kita dapat maklum bahawa beberapa kes varian baru daripada UK B117 dan juga kes varian South Africa serta varian Nigeria. Selain daripada kes-kes varian yang kita perolehi daripada negara kita sendiri, iaitu B614G yang mana telah pun mutate berlandaskan daripada dapatan kes-kes baru daripada Lahad Datu dan juga daripada kombinasi South African variant. Untuk B117 UK, kita dapati pada ketika ini varian daripada UK ada berlaku di negara kita, tetapi jumlah kes yang sedikit. Dan untuk vaksin Pfizer kita cover semua varian-varian ini semua dikatakan mampu untuk cover all the variant from South Africa, from UK dan juga daripada Nigeria, serta kebimbangan kita sekarang ni ialah variant of concern from India, iaitu 1617 yang telah pun ada 2 kes. Satu kes masuk pada 2 bulan, telah pun kita quarantine dan kita isolate, kita follow up. Satu kes lagi masuk 7 bulan, unfortunately dia meninggal dunia, varian B1617 daripada negara India. Setakat ini tidak ada kita mengesan variant of concern from India yang dilaporkan. Thank you.
just briefly on the AZ orders, we are at the moment we have received just from the COVAX facility for AstraZeneca, but we also have an order of 6.4 million doses directly from AstraZeneca for the AstraZeneca vaccine. That's all. We're not going to add more AstraZeneca to the portfolio. We have the bulk of our portfolio will come from Pfizer, and the bulk of that will start in July. As far as the wait list, attendance rate is around about 80% nationally. So you have a 20% absentee rate. We're trying to reach out to the people who have not been able to come. Some of them because of the fasting month, some of them because of transport issues. So we're looking at how to assist some of the elderly in getting to the vaccination centres. And we do have a wait list that we give to the PPVs every day. So those are people next in line will be called up if they can come and attend the vaccination on a daily basis. Okay, next was Berita Harian. Hai YB, saya ada 3 soalan. Pertama, di KKM hari ini ada maklumkan Hospital Sungai Buloh terpaksa sediakan kontena khas sebagai tambahan tempat simpanan jenazah mangsa COVID. Jadi apa punca kelewatan untuk proses atau pengebumian? Soalan kedua, apa punca berlaku peningkatan mendadak kes kematian dan peningkatan kemasukan ke ICU ketika ini? Sebab banding sebelum ini pun kita pernah capai sampai menghampiri 5K juga, tapi tidak sebegini teruk masuk ke ICU dan meninggal. Dan kebanyakannya dari golongan mana yang paling banyak masuk ke ICU dan meninggal dunia sekarang? Soalan ketiga ialah kes di Selangor sekarang sangat tinggi dan hari itu mencecah lebih 2,000 sehari. Dan mana terbukti pematuhan SOP sukar. Tapi kenapa PKP di Selangor ni masih sangat longgar, masih sama seperti di negeri lain. Rentas daerah pun kadang-kadang kita tengok tak ada polis jaga dan sebagainya. Seolah-olah seperti tidak bersungguh-sungguh untuk kita kawal penularan di Selangor. Itu saja soalan saya. Tumi. Okey, Sungai Buloh pada 15 hari bulan 5, 8 kematian direkodkan. Pada 16 bulan 5, 6 kematian direkodkan. 2 hari telah merekodkan 14 kes kematian. Kita sebenarnya membuat persiapan supaya lebih banyak space ataupun ruang untuk cadaver ataupun untuk jenazah ditempatkan sebelum kita dapat wrap up untuk upacara perkebumian. Kerana menguruskan jenazah COVID-19 bukanlah semudah menguruskan jenazah-jenazah biasa. Jadi kita perlu confirmkan sama ada mereka yang datang daripada kematian di ward ataupun brought in deaths. Jadi kita perlu buat bukan saja postmortem untuk kes-kes lain, kita juga perlu melihat kepada keseluruhan aspek pengurusan jenazah. Untuk itu 2 hari yang lalu ada peningkatan yang tinggi di Hospital Sungai Buloh, iaitu 8 kes pada 15 bulan 5, 6 kes pada 16 bulan 5. Untuk itu setiap kes kematian kita akan jalankan serta lengkap. Setengah kes kematian perlukan postmortem seperti kita tadi, pengambilan sampel dan hasil keputusan. Walaupun pihak hospital ada membuat RT-PCR sendiri dan tidak ada masalah untuk mempercepatkan keputusan. Sehubungan itu kita juga perlu mendapatkan detail-detail maklumat keluarga serta kontak rapat kepada jenazah pada ketika itu. Kedua ialah ICU. Gulungan sehingga ini kita rekodkan bahawa kes-kes jangkitan COVID-19 mula menular di kalangan warga muda ya. Pada gelombang kedua dia menular di kalangan warga berumur. Tetapi untuk gelombang ketiga kali ini dengan peningkatan kes yang tinggi, kita dapati penularan COVID-19 berlaku di kalangan orang-orang muda. Walaupun kes-kes yang meninggal dunia dan masuk di ICU sebelum itu ialah mereka yang mempunyai kes-kes yang berkaitan dengan comorbidity. Kencing manis, darah tinggi, buah pinggang lemah ataupun ada CCF, congestive cardiac failure serta hyperlipidemia ataupun mempunyai masalah di peringkat pernafasan. Dan golongan yang paling kerap masuk
dan juga didapati berada di kategori 4 dan 5 ialah mereka yang lambat untuk membuat ujian apabila bergejala dan mereka yang menunggu hasil keputusan sebelum mereka dapati positif. Jadi lately kita dapati peningkatan kes daripada kategori 3 ke 4 ke 5 meningkat. Ini membimbangkan kita kerana ada kaitan dengan varian baru yang kita tempuhi sekarang. Walaupun kita sentiasa memantau perkara tersebut. Dan Selangor kita telah pun adakan PKP peringkat 6 daerah pada peringkat awal, tetapi kita PKP-kan seluruh negara, tidak ada lintas negeri dan daerah untuk Selangor. Walaupun dengan adanya PKP ini membenarkan KKM untuk membuat lebih banyak ujian dan lebih banyak pengasingan serta rawatan kepada kes-kes positif serta kerjasama kerajaan negeri mengendalikan ujian RTK antigen di kawasan-kawasan yang mempunyai rapid link tinggi dan juga membuat finding ataupun membuat contact tracing yang cepat serta membenarkan kita untuk melaksanakan keseluruhan pencegahan dan kawalan di bawah approach kesihatan awam. Walaupun saya setuju bahawa kita perlu cadangkan kepada kerajaan supaya lebih ketat SOP dan juga MCO sekiranya melihatkan kepada ketidakupayaan mengekang, maka cadangan untuk kita melaksanakan full MCO adalah satu perkara yang boleh dipertimbangkan. We'll take 4 more and then we have to bring this to a close. First is Media Prima, then Infomed, then Third Age Media, then the last one is Mr. Caballo. Media Prima first. Ya, Assalamualaikum YB. Dengar ke? Yep. Baiklah YB, soalan saya kepada YB KJ ada 2 ya. Yang soalan pertama, adakah Kerajaan Sarawak telah bersetuju dengan pengambilan vaksin AstraZeneca? Dan jika setuju, bagaimana pelaksanaan secara sukarela vaksin AstraZeneca ini di negeri tersebut? Dan soalan kedua tadi YB ada bercakap berkenaan dengan yang kerajaan membenarkan pada minggu depan satu permohonan untuk memendekkan jarak dos kepada contohnya kepada pelajar ke luar negara. Jadi berapa tempoh jarak dos yang dipendekkan itu? Terima kasih YB. Negeri Sarawak telah setuju untuk AstraZeneca digunakan secara sukarela dan kita akan berhubung dengan kerajaan dengan pejabat kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bagaimana kaedah yang terbaik untuk melaksanakannya di Negeri Sarawak. Untuk memendekkan tempoh, kita akan ikut panduan daripada WHO iaitu 4 hingga 12 minggu. Next was Infomed ya. Sorry, bernama terlalu lewat, so kita terpaksa hadkan ya. Infomed dulu. YB, good afternoon. I have 2 questions, both regarding our warga emas who are staying at the nursing homes. Recently, there has been a spike in cases in nursing homes, and these actually are considered the most vulnerable groups. They were given priority, like you see in the Western countries and all that. They were given the vaccination first. Now, you mentioned that you're going to start on the next phase with AstraZeneca vaccine. That's good, but these people, most of them are immobile or dependent. That means it will be difficult to bring them to a vaccination center. Is there any plans that can be done where you can get the accredited GP clinics or MOH to deliver the vaccine in these homes, which will be much easier and faster? For elderly care homes, the vaccinations are done in situ. We go there and vaccinate them at the homes. That's decided already. Oh, okay. Thank you. Okay, next is Boleh tambahan? yeah. Okay, Dr. Adam, sorry. Pusat Penjagaan Warga Emas, kita mempunyai rekod sehingga Mac 21, iaitu kita mempunyai 12 milik jagaan kerajaan, 365 pusat jagaan swasta berlesen dan 101 pusat jagaan swasta tidak berlesen yang perlu kita handle. So kategori persetujuan untuk mereka respon untuk membuat vaksinasi
daripada 17,535 penghuni menunjukkan semua bersetuju. Hampir kesemuanya bersetuju untuk menerima vaksin. Thank you. Terima kasih, Datuk Sri. Next is Third Age Media. Good afternoon, YB, Kerry. Yeah, so basically, the question that I wanted to ask actually was asked already just now from Bernama, I think, someone. And it's actually about vaccination in nursing care homes because we work closely with the HCOPA, that is the Residential Care Association. And we actually publish a magazine to inform the seniors. But there are very little information available to seniors because, as you know, many of them do not have a handphone or even do not know how to use MySejahtera. So it's very important that actually, the vaccination can be done at those homes or residential care centers, And thank you. I think we've addressed that already. I'm meeting with the association tomorrow. Yes. The other thing is, what about any investigation on those who suffer serious health issues after getting their doses of vaccination? And is there any outcome to the investigation? And because it was not reported. Thank you. The investigations are presented every 2 weeks at the JKJAV meeting, and we update from time to time. I think next week we can update. Sri Adham will update on AEFIs. Yeah, because the seniors they are getting a lot. On 19, so sometimes update next week. Yeah. Okay, thank you. And the last one from thank you. Thank you. Thank you, YB. Yeah. Thank you. The recent humanitarian flight to bring back 132 Malaysians and dependents from India on May 12th. 7 were tested positive for COVID, although initial tests were negative and they had no symptoms. Now all have been quarantined for 21 days. The question is, has it been determined the COVID variant responsible for these infections of the 7? The COVID variant dalam siasatan, kita akan mengumumkan bila siasatan lengkap. Thank you. Okey, itu sahaja hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Datuk Sri ada apa-apa lagi? Datuk Sri Dr. Adam ada apa-apa lagi? Ya, saya tak ada apa. Okay. Alright, thank you everyone. Thank you. Alright, thank you, YB. Thank you, Datuk Sri. Thank you, everyone. Recording stopped.